96217. Hari ini saya akan menerangkan tentang Deviant Event and Social Control. Tahukah Anda apa itu Deviant Event and Social Control atau peristiwa menyimpang dan kawalan sosial? Peristiwa menyimpang ini berlaku dalam konteks sosial tertentu di mana ianya mempunyai berbagai bentuk, namun semua peristiwa tersebut adalah melanggar beberapa norma kebiasaan manusia. Contoh perlakuan yang menyimpang daripada kebiasaan norma masyarakat ialah seperti mencuri, merogol, keganasan rumah tangga, gangsterisme, ponteng, dan banyak lagi. Bagi konsep peristiwa, ia bukan sahaja merujuk kepada beberapa tingkah laku, tetapi juga kepada konteks di mana tingkah laku itu berlaku. Ini adalah menurut Meyer, Kennedy, dan Soskol 2001. Konsep social control adalah di mana setiap individu dalam masyarakat akan selalu berubah dan berkembang. Individu-individu tersebut akan selalu berinteraksi dengan yang lainnya sehingga menghasilkan perubahan sosial. Sama ada hasil interaksi yang bersifat kemajuan maupun bersifat kemunduran. Seperti yang dijelaskan, tajuk ini meneroka hubungan antara penyelewengan dan kawalan sosial dengan mengkaji ciri-ciri peristiwa menyimpang dan proses kawalan sosial yang bertujuan untuk menghapuskan perbuatan tersebut atau mengurangkan kekerapannya daripada berlaku. Mereka yang menyimpang membangunkan sejarah mereka sendiri dan boleh berkembang dari semasa ke semasa. Kesadaran tentang konteks ini adalah perlu, bukan sahaja untuk memahami peristiwa, tetapi juga untuk membenarkan kawalan sosial yang berkesan. Setiap individu mereka melaksanakan beberapa peranan sosial dalam kehidupan seharian. Pada masa yang berbeza, setiap orang mungkin bertindak sebagai pelajar, anak lelaki atau perempuan, pengguna dan rakan, dan kadang-kala mereka mungkin bertindak sebagai penyimpang. Untuk tempat berlakunya penyimpangan pula, tajuk ini menunjukkan bahwa perbuatan menyimpang bukanlah peristiwa yang berlaku secara rawak, namun ia lebih banyak berlaku di beberapa tempat, pada masa yang tertentu, dan di kalangan sesetengah kumpulan, berbanding di tempat yang lain. Perbuatan sesat dari masa pula menerangkan bahwa orang yang menyimpang mungkin belajar melakukan perbuatan ini dalam jangka masa yang panjang, melalui proses merealisasikan keseronokan dan pengembaraan daripada melakukan perbuatan berturut-turut. Manakala perbuatan sesat dan mangsa menjelaskan bahwa sifat perbuatan menyimpang bukan sahaja bergantung pada pengalaman lepas, tetapi juga pada tindak balas orang lain dalam situasi segera. Individu mempertimbangkan tindak balas ini dalam merumuskan definisi situasi tersebut. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang peristiwa deviant ini. Yang pertama ialah, menurut teori differential association oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa penyimpangan sosial itu dianggap terjadi kerana berlakunya pergaulan yang berbeza. Maka itu, perilaku menyimpang dipahami terjadi akibat daripada proses peralihan budaya. Melalui proses tersebut, seseorang boleh mempelajari sesuatu deviant subculture. Seterusnya, menurut teori labeling oleh Edwin M. Lemert pula, menyatakan bahwa penyimpangan biasanya terjadi kerana masyarakat memberikan label negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer. Seseorang telah dilabel sebagai misalnya seorang pencuri, penipu dan pendusta akan cenderung mengulangi perbuatannya kerana masyarakat tidak lagi mempercayakannya. Sehubungan dengan itu, ramai sarjana menganggap masalah ketenteraman sosial ini mungkin persoalan asas untuk semua sains sosial. Ini adalah menurut Rule 1988. Semua kumpulan sosial ini mempunyai cara untuk menangani tingkah laku yang melanggar norma sosial. Kaedah ini digabungkan dipanggil sebagai kawalan sosial menurut Meyer 1982. Kawalan sosial membayangkan percubaan sengaja untuk mengubah tingkah laku. Langkah-langkah kawalan sosial memenuhi tujuan sosial untuk memastikan atau sekurang-kurangnya coba memastikan pematuhan terhadap norma masyarakat. Usaha kawalan sosial biasanya akan mempengaruhi tindakan orang ramai melalui sekatan atau reaksi khusus terhadap tingkah laku menyimpang. Pengantara bangsaan norma mungkin membentuk kawalan sosial yang paling berkesan kerana ia menghapuskan keperluan untuk sekatan kawalan sosial
yang boleh beroperasi melalui kaedah formal atau tidak formal, dan jenis sekatan yang berbeza memberikan keberkesanan yang berbeza-beza. Proses kawalan sosial ini adalah sebahagian daripada proses definisi penyelewengan, di mana sesetengah orang mengawal orang lain dengan mentakrifkan kelakuan mereka sebagai menyimpang. Kawalan sosial undang-undang adalah sebagai usaha untuk mengalang pelakuan devian untuk memastikan ahli masyarakat akur terhadap norma masyarakat. Demikian dengan menghalang devian agar manusia takut melakukannya atau mengulanginya. Undang-undang yang dilaksanakan adalah contoh mekanisme formal kawalan sosial. Undang-undang harus menyasarkan tingkah laku yang mewakili bahaya kepada orang lain. Prinsip ini yang pertama kali diutarakan oleh John Stuart Mill pada abad ke-19. Secara umumnya, undang-undang terpakai kepada semua orang dalam bidang kuasa politik dan pelanggaran yang sering menimbulkan sekatan yang berat. Namun demikian, anggota masyarakat ini kadang-kala tidak bersetuju tentang perkara yang sepatutnya bertentangan dengan undang-undang. Dalam kes tersebut, undang-undang biasanya tidak dapat membekalkan kawalan sosial yang berkesan. Dalam kes lain, konteks pengetahuan dalam bab ini adalah perlu, bukan sahaja untuk memahami peristiwa, tetapi juga untuk membenarkan kawalan sosial yang berkesan.